Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan isu berkaitan PRU15 di Malaysia. Sebelum kita memulakan perbincangan isu yang berkaitan dengan PRU15, mari bersama-sama kita lihat objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian kumpulan kami adalah untuk mengetahui isu semasa yang utama ketika pilihan raya umum yang ke-15. Yang kedua, mengenal pasti cabaran dalam menangani isu semasa pilihan raya umum ke-15. Dan yang ketiga, membincangkan langkah yang boleh dilakukan untuk mengurangkan isu semasa pilihan raya umum yang ke-15. Metodologi kumpulan kami adalah merangkumi yang menggunakan kaedah kajian kepustakaan yang juga merupakan kaedah kualitatif. Hasil dari kajian kami ini akan meluaskan pengetahuan berdasarkan tajuk yang dikaji, iaitu isu semasa berkaitan pilihan raya umum yang ke-15 melalui kajian yang lebih kritis. Bagi mendapatkan data dan hasil kajian ini, kami hanya melakukan pencarian artikel ilmiah, buku dan juga jurnal akademik secara berkala di perpustakaan Tun Sri Lanang, di samping melalui portal e-journal yang disediakan oleh pihak universiti. Dengan cara ini, hasil kajian kami akan menjadi lebih sahih dan tidak bercanggah dengan mana-mana pihak, terutamanya golongan ahli politik. Kaedah perpustakaan ini membantu kami dalam menganalisis dan membezakan pendapat dari penulis yang berbeza terhadap kajian kami. Hal ini akan mengurangkan kemungkinan hasil kajian kami ini akan menjadi lebih berat sebelah kepada sesetengah pihak. Demokrasi adalah salah satu sistem yang memberikan kebebasan kepada rakyat sesebuah negara dengan memilih pemimpin mereka melalui sistem undian. Hal ini juga memberikan peluang kepada rakyat dalam menentukan hala tuju negara mereka dengan memilih pemimpin yang tertentu. Sebagai contoh, di Malaysia telah mengamalkan sistem ini sejak tahun 1955 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pilihan raya umum. Perkara yang berkaitan politik ini dalam negara bukanlah perkara baru, dan sebenarnya proses berkaitan politik di Malaysia telah lama berkuasa, bermula dengan sistem beraja yang dipelopori pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka sehingga diberi hak kepada rakyat melalui demokrasi. Kaitan falsafah isu semasa dengan pilihan raya yang dapat dilihat, iaitu pilihan raya adalah proses di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk menyampaikan pandangan dan undian mereka dalam parlimen melalui Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Falsafah isu semasa pula adalah pandangan dan pendapat yang diperjuangkan oleh parti-parti politik atau calon-calon dalam pilihan raya. Oleh itu, pilihan raya sangat berkait rapat dengan falsafah isu semasa kerana adalah cara mereka, iaitu rakyat, memilih wakil yang akan mewakili pandangan dan pendapat mereka dalam parlimen. Isu sara hidup menjadi keutamaan setiap kali pilihan raya umum menjelang. Berdasarkan dapatan kajian Merdeka Center, didapati bahawa inflasi dan kestabilan politik antara isu utama yang dibangkitkan rakyat menjelang pilihan raya umum yang ke-15. Isu peluang pekerjaan, kos sara hidup, kestabilan politik dan pendidikan antara isu yang paling utama dalam PRU15. Isu lain juga turut muncul bergantung pada perkembangan politik semasa. Oleh itu, kerajaan dan pihak berkepentingan haruslah berganding bahu-bahu dalam menyelesaikan isu-isu yang diutarakan semasa pilihan raya umum yang ke-15. Isu peluang pekerjaan dan kadar gaji. Pekerjaan adalah suatu kerja di mana kita dapat mengisi masa lapang dengan melakukan kerja tertentu dengan mendapat faedah, iaitu gaji. Apabila kita bekerja, kita akan dibayar gaji yang merupakan hasil sumber pendapatan kita. Dengan adanya sumber pendapatan, kita dapat memenuhi keperluan dan kehendak kita. Sebagai contoh, keperluan asas. Keperluan asas itu terdiri daripada makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Terdapat pelbagai pekerjaan yang ada di Malaysia, antaranya ialah guru, askar, doktor dan sebagainya. Oleh itu, kita haruslah bijak dalam mencari peluang pekerjaan yang dapat menjamin masa hadapan yang baik. Namun, terdapat pelbagai isu yang timbul berkaitan peluang pekerjaan dan kadar gaji, antaranya semasa musim pilihan raya umum yang ke-15. Peluang pekerjaan. Antara isu peluang pekerjaan yang wujud semasa PRU15, yang pertama adalah ramai anak muda yang tidak dapat bekerja dan sukar untuk mendapat pekerjaan, dan hal ini sudah sedia maklum oleh setiap masyarakat.
Antara puncanya adalah ramainya pekerja dari warga asing. Hal ini menyebabkan rakyat Malaysia sendiri iaitu golongan anak muda yang baru mula untuk bekerja sukar untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan mereka. Selain itu, punca yang lain adalah wabak pandemik COVID-19. Seperti mana yang kita tahu, sebenarnya wabak pandemik COVID-19 ini belum benar-benar berakhir kerana virus ini masih lagi merebak di Malaysia. Hal ini menyebabkan berlakunya kurang peluang pekerjaan bagi mencegah penularan COVID-19. Yang kedua, kadar gaji. Antara isu kadar gaji yang wujud semasa PRU15, yang pertama adalah larangan potongan gaji pekerja yang mengundi. Hal ini telah diterangkan oleh Datuk Seri M. Saravanan supaya tidak memotong gaji sekiranya pekerja tidak hadir bekerja kerana keluar mengundi pada hari mengundi. Dan denda akan dikenakan sebanyak RM5,000 atau penjara akan dikenakan kepada pihak majikan yang melanggar arahan ini. Selain itu, isu yang lain berkaitan kadar gaji adalah kadar gaji pekerja yang rendah. Hal ini menyebabkan ramai anak muda yang terpaksa untuk bekerja lebih masa bagi menyara hidup mereka. Sebagai contoh, siang bekerja di pejabat manakala malam pula bekerja sebagai Grab. Isu seterusnya adalah isu kos sara hidup. Kos sara hidup adalah kos yang terpaksa ditanggung oleh isi rumah bukan saja untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi juga keperluan-keperluan lain untuk keselesaan hidup, termasuk kos pendidikan, kos sambungan jalur lebar dan kos kenderaan untuk kegunaan harian. Peningkatan pendapatan yang tidak selari dengan kenaikan kos sara hidup menghimpit masyarakat pada hari ini. Kita perlu sedar bahawa nilai gaji yang diterima di Malaysia juga adalah lebih rendah berbanding negara-negara lain. Kenyataan ini dibuktikan melalui data yang dikeluarkan oleh International Labour Organization (ILO) melalui laman BBC. Data tersebut menunjukkan perbandingan nilai gaji antara 72 buah negara di dunia di mana kedudukan Malaysia terhimpit antara negara Belarus dan Botswana dan menuduki tangga ke-45 daripada 72 buah negara yang lain. Menurut pensyarah sosiologi politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan University of Science Malaysia USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, hal ini kerana isu tersebut menjadi keutamaan semua pengundi. Kos sara hidup telah menjadi keutamaan semua kajian sikap dalam kalangan pengundi dan saya percaya, menurut beliau, pihak kerajaan negeri dan pihak persekutuan harus melihat ini semula selepas membentuk kerajaan bagi membuat pilihan yang terbaik. Selain itu, kenaikan harga barang juga berkait rapat bersama dengan kos sara hidup. Antara faktor yang menyebabkan kenaikan harga barang adalah permintaan tinggi barangan import, iaitu kebanyakan makanan import mempunyai permintaan yang tinggi disebabkan oleh kedudukan negara Malaysia yang bukan sebuah negara pengeluar makanan. Selain itu, faktor seterusnya adalah kejatuhan nilai mata wang ringgit Malaysia. Peniaga di negara kita terpaksa mengimport pelbagai barangan dari luar negara dengan mata wang asing. Sebagai realiti, negara kita terpaksa berurus niaga dengan negara asing melalui US dollar. Walaupun harga barangan tertentu tidak mengalami kenaikan harga di pasaran antarabangsa, tetapi rakyat kita terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat nilai mata wang Malaysia yang agak rendah. Faktor seterusnya adalah gangguan rantaian makanan. Gangguan rantaian makanan ini berlaku disebabkan masalah semasa pengeluaran, cuaca, persekitaran dan krisis lain yang berlaku di negara lain seperti perang Ukraine dan Rusia. Sebagai contoh, cuaca panas di negara India menyebabkan berlaku kekurangan pakan gandum kerana negara India antara pengeluar utama gandum, yang menyebabkan harga gandum di pasaran terutama di Malaysia berlaku kenaikan. Okey, seterusnya adalah isu pendidikan. Isu pendidikan dalam PRU15 ini adalah yang pertama iaitu mengenai pemansuhan UPSR dan PT3.
Pemalsuan UPSR dan PT3 secara tergesa-gesa telah menimbulkan banyak kekeliruan pada guru dan masyarakat, khususnya ibu bapa. Pemalsuan UPSR dan PT3 ini telah mengelirukan ramai guru dan para guru belum mahir dengan perubahan pendekatan pengajaran untuk melengkapkan amalan pentaksiran bilik darjah PBD sepenuhnya. Perkara ini dilihat banyak mengganggu fokus pembelajaran murid-murid dan ibu bapa hilang kawalan dalam meningkatkan motivasi pembelajaran anak-anak mereka. Yang kedua adalah mengenai beg sekolah yang berat. Isu beg sekolah berat yang masih belum selesai walaupun penyelesaian jangka pendek sudah dilakukan iaitu menyediakan loker di sekolah. Namun, isu sebenar beg sekolah berat ini adalah disebabkan bilangan mata pelajaran yang banyak dan kandungan yang terlalu padat serta membebankan murid-murid khususnya tahap 1 sekolah rendah. Dalam masa yang sama, isu beg sekolah juga boleh menimbulkan risiko kesihatan kepada kanak-kanak seperti ketegangan otot yang menyebabkan kesakitan dan menjejaskan pergerakan serta ketidakseimbangan postur dan sebagainya. Yang ketiga adalah kemudahan dan infrastruktur sekolah yang lemah. Sektor pendidikan negara terjejas teruk akibat pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Perkara ini telah menyebabkan guru-guru cuba sedaya upaya melakukan pemulihan pembelajaran, namun infrastruktur pengajaran tidak membantu. Perkara ini mengakibatkan kualiti pendidikan terus merosot, berikutan kemudahan pembelajaran yang daif, tidak membantu anak-anak belajar. Contohnya seperti ketiadaan kipas yang tidak berfungsi, kemudahan meja dan kerusi yang lusuh, dan sebagainya. Seterusnya adalah isu PTPTN. Hutang pendidikan antara hutang pertama yang membebankan anak-anak muda di Malaysia. Setiap kali tiba musim pilihan raya termasuk PRU15 ini, isu ini mendapat tempat dalam kalangan ahli politik kita. Buat sekian lamanya, pelbagai jenis janji manis dilemparkan dalam kalangan ahli politik kepada para peminjam, contohnya termasuk dalam potongan ataupun diskon bayaran balik sehingga pemansuhan terus segala hutang. Akibat janji seperti inilah peminjam mengambil mudah soal bayaran balik pinjaman mereka kerana menunggu janji-janji manis itu dipenuhi oleh ahli politik yang suka berjanji. Seterusnya adalah isu UEC, iaitu isu pengiktirafan Unified Examination Certificate atau ringkasannya sijil UEC, iaitu sijil peperiksaan bersama. UEC ini merupakan sijil yang dikeluarkan kepada pelajar lepasan sekolah swasta jenis kebangsaan Cina dan diiktiraf oleh institusi pengajian tinggi swasta dalam negara, termasuk Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak dan Selangor. Selain turut diperakui beberapa universiti luar negara. UEC ini bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan dengan pengajaran kurikulum dan peperiksaannya kerana ditadbir oleh Persekutuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia yakni Dongzong. UEC juga tidak tertakluk kepada kehendak dasar pendidikan kebangsaan dari segi pengajaran dan pembelajaran bahasa kebangsaan, sejarah, budaya dan pembentukan identiti kebangsaan dalam pembinaan negara bangsa. Walaupun diambang PRU15 ini, namun UEC masih kekal tidak mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia itu sendiri kerana ia sangat bertentangan dengan dasar pendidikan kebangsaan. Okey, yang seterusnya adalah isu kestabilan politik. Politik adalah merupakan suatu proses atau cara membuat sesuatu keputusan bagi sesuatu kumpulan. Ianya sering dikaitkan dengan sesebuah kerajaan, tetapi juga boleh didapati dalam badan korporat, akademik, agama dan industri lain. Kestabilan politik negara amat penting untuk membina dan malu negara yang giat membangun. Antara isu yang timbul dalam kestabilan politik negara adalah yang pertama, iaitu wakil rakyat lompat parti. Amalan demokrasi di Malaysia telah membuka peluang kepada wakil rakyat untuk melompat parti, iaitu selama 39 ahli parlimen bertukar parti selepas PRU 14. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat undang-undang atau akta yang menghalang
tindakan tersebut yang menyebabkan timbul isu hak mengumpat Parti Wakil Rakyat dan kepentingan masyarakat terbanyak. Yang kedua, perpecahan dalam UMNO. Berlaku perpecahan dalam Parti UMNO akibat daripada perebutan antara jabatan Presiden dan Timbalan Presiden yang wujud sebelum pilihan raya umum ke-15. Hal ini berlaku disebabkan oleh Exco Pemuda UMNO iaitu Datuk Muhammad Mukhtaruddin telah melaporkan bahawa kedua-dua jabatan itu wajar untuk dipertandingkan pada pemilihan parti yang dijadualkan berlangsung pada tahun depan. Yang ketiga adalah isu kapal Lateral Combat Ship LCS. Hal ini menyebabkan rasuah dalam kalangan ahli politik Parti Barisan Nasional dan bekas kedua TLDM yang menjelaskan kestabilan politik negara, iaitu di mana 6 buah kapal LCS yang sepatutnya diberikan kepada TLDM tidak pernah diterima. Ini menyebabkan kerajaan menanggung kerugian sebanyak 6 bilion ringgit. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membuka penyiasatan ke atas seluruh Kementerian Pertahanan dan juga termasuk menteri-menteri yang pernah menjadi Menteri Pertahanan Malaysia. Yang terakhir, isu dana atau sumbangan politik. Isu berkaitan dana atau sumbangan politik yang melibatkan antara calon sesebuah parti dengan syarikat tertentu atau individu kaya raya yang membiayai calon dan parti politik sepanjang kempen pilihan raya berlangsung. Apabila calon dan parti tersebut menang, maka dengan mudah mereka dapat habuan yang besar. Sebagai contoh, terdapat wakil rakyat yang memberikan projek di bawah program transformasi luar bandar iaitu RTP secara terus dan tidak kepada tender terbuka atau kontraktor tertentu disebabkan terhutang budi kerana membantu membiayai kempen pilihan raya. Pada era moden ini, negara Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran. Selain perlu berhadapan dengan cabaran besar dalam menangani isu pandemik COVID-19 serta kemelut isu ekonomi yang melanda negara, masih ada cabaran lain juga yang menanti yang perlu diberikan perhatian dalam menangani isu-isu yang terdapat di Malaysia, terutamanya menjelang PRU 15. Antara cabaran yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini ialah sukar untuk menguruskan kewangan kerana kajian mendapati bahawa 80% perbelanjaan sama ada yang bujang atau yang berkahwin adalah untuk barang keperluan sahaja. Selain itu, menurut Utusan Malaysia 2016, individu yang mempunyai pendapatan RM3,000 ke bawah didapati kurang kemahiran menguruskan kewangan. Hal ini kerana mereka telah membelanjakan hampir separuh daripada pendapatan untuk membeli makanan, minuman, pakaian dan sebagainya yang menyukarkan mereka untuk menyimpan atau berjimat cemat kerana kos bagi keperluan asas tersebut semakin meningkat atau dengan kata lain, kenaikan harga barang yang semakin melampau. Masuk pula kepada cabaran seterusnya iaitu cabaran dalam isu kenaikan harga minyak. Rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah akan terkesan berikutan penarikan subsidi petrol dan diesel oleh kerajaan yang menyebabkan cabaran besar buat mereka yang hendak menyara kehidupan atau memenuhi keperluan asas mereka, terutamanya bagi golongan yang sudah berkahwin atau berkeluarga. Selain itu, kenaikan harga minyak juga adalah disebabkan oleh isu politik yang melanda negara pada hari ini. Disebabkan isu kenaikan harga minyak ini juga menunjukkan bahawa negara sedang mengalami masalah kewangan. Oleh itu, ia akan menyukarkan rakyat untuk memenuhi keperluan asas mereka. Kali adalah cabaran dalam menangani isu rasuah dan salah laku. Menurut Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki, untuk menangani isu tersebut perlu mengesan lebih dalam lagi kegiatan rasuah kerana dahulu mungkin kita melihat seseorang itu melakukan rasuah melalui gaya hidupnya, tetapi sekarang kehidupannya kita nampak ia telah berlaku rasuah, namun terdapat undang-undang mahu dibuktikan dari mana punca rasuah itu terjadi. Oleh itu, isu rasuah ini terjadi kerana kurangnya sokongan dan komitmen di kalangan ahli politik untuk melaksanakan anti rasuah, malahan mereka sendiri yang melakukannya. Okey, yang seterusnya ialah langkah mengatasi masalah dalam PRU ke-15. Langkah pertama ialah penguatkuasaan undang-undang. Penguatkuasaan dan pemantauan dilakukan dengan mengutamakan keperluan rakyat meliputi pembelian rumah, barangan keperluan harian, kenaikan harga petrol dan bayaran tol yang sangat membebangkan rakyat.
penguasaan ini bertujuan untuk mengawal lagi harga-harga bagi barangan-barangan dan keperluan tersebut. Yang kedua adalah meneliti kembali pengiktirafan terhadap UEC. Hal ini kerana ia merupakan desakan yang telah diberikan oleh rakyat yang juga menjadi suara kepada keinginan dan hak rakyat. Namun sekiranya UEC itu benar-benar bercanggah, maka berhaklah kerajaan untuk menolaknya. Dan yang ketiga adalah mewujudkan kerajaan perpaduan. Hal ini dapat dilihat apabila perintah daripada Agung untuk mewujudkan kestabilan politik. Hal ini bertujuan untuk menolak kemudaratan daripada kesan kerajaan tergantung dan mewujudkan lagi kestabilan ekonomi untuk masa jangka panjang. Jadi, untuk kesimpulannya, pilihan raya merupakan satu sistem yang diwujudkan daripada kerajaan untuk memudahkan dan mempertengahkan isu yang timbul dalam kalangan rakyat supaya pihak yang bertanggungjawab dapat bersatu memikirkan jalan penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Bahkan dengan wujudnya isu-isu yang tidak sepatutnya ini, ia bukan sahaja memberi kesan kepada rakyat, namun ia juga memberi impak yang besar kepada pembangunan negara. Kerana majunya sesebuah negara datangnya daripada pemimpin yang beramanah dan berkaliber dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Oleh itu, betapa mustahaknya kuasa yang dipegang oleh rakyat dalam memilih para barisan pemimpin agar tidak terjerumus dalam kata-kata sandiwara mereka, dan sebaiknya mengkaji latar belakang mereka terdahulu sebelum menyokong mana-mana pihak yang tidak sepatutnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.